Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa dhurrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Yang dimuliakan, berbahagia ahli panel kita, pertamanya berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Mahmudi yang merupakan sekarang ini pensyarah di Sarawak. Saya pernah kenal beliau semasa berada di UAE. Saya kenal beliau, saya tak pastilah beliau kenal saya atau tidak, karena sebab saya mungkin masa itu baru-baru masuk UAE dan doktor. Dan ahli panel kita yang kedua, yang tak asing juga, iaitu yang merupakan Presiden MAPIM, Tuan Haji Azmi Abdul Hamid, yang mana kedua-dua ahli panel kita malam ini merupakan aktivis. Saya tahulah dalam bahasa Arab dia kata rijal harakiyun, aktivis ini para rijal yang sentiasa aktif bergerak dalam masyarakat untuk menyampaikan Islam dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, saya diberi tugas untuk menjadi moderator. Jadi saya ada beberapa soalan yang akan saya tanyakan kepada ahli panel kita malam. Sebelum itu, satu ingatan, bukan satu ingatan lah. Kita apabila disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dianggap bakhil kalau kita tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya kita menyambut Maulid Rasul, apabila nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terus bersalawat. Mudah-mudahan pahala itu berterusan, dan itulah tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dianggap bakhil, kita dianggap kedekut kalau bergerak mulut kita ini untuk nak bersalawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum saya membukakan soalan kepada ahli panel kita pada malam ini, saya nak bawa tuan-tuan kepada tema sambutan Maulid Rasul yang digarapkan oleh ahli jawatan kuasa Masjid Nurul Iman Serendah ini, iaitu memenuhi tuntutan sunnah. Memenuhi tuntutan sunnah. Jadi pada sini saya nak memajukan satu soalan kepada ahli panel yang pertama, yang berbahagia Dr. Mahmudi. Kita sering mendengar soal dua perkataan yang kemungkinan berbeza maknanya, ataupun mungkin pada kita itu satu benda yang sama, antara sunnah dan juga sunat. Antara sunnah dan sunat. Tema kita ialah memenuhi tuntutan sunnah, bukan sunat. Sunat pun kadang-kadang kita banyak makna juga kan. Kalau mesti budak-budak di sekolah ada sunat, itu bersunat. Jadi itu makna sunat dan lainlah kemungkinan. Jadi kita minta insyaAllah Dr. Makna akan menerangkan kepada kita supaya kita memahami apabila kita menyebut kata sunnah itu. Dalam hadis disebut taraktufikum amraini ma lam tamassaktum bima lan tadillu abada. Aku tinggal kepada kamu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini, insyaAllah kamu tidak akan sesat selamanya. Sunnati wa kitabullah. Sunnahku dan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya persilakan yang berbahagia kemana-mana untuk memulakan forum kita. Saya dapat bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiru 'ala dini kullihi walau kariha al-kafirun. Wa nusalli wa nusallim 'ala rasulil muhda sayyidina Muhammad bin Abdullah
وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sadaqallahu alaihi. Yang kita muliakan saudara moderator Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad, yang saya muliakan sahabat karib saya saudara Syekh Azmi Habib selaku Presiden Kelas, Nazir, Imam, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Saya pada malam ini bersyukur kepada Allah karena diundang untuk sama-sama kita merayakan satu majlis ilmu sepanjang perayaan Maulid Rasul yang telah bermula pada malam tadi dan insyaAllah sampailah penghujung akhir awal. Dan tema yang dipilih pada malam ini ialah Maulid Sunnah Rasulullah SAW. Dan saya difahamkan ada satu lagi yang saya buat persiapan, yaitu yang berkaitan dengan Rasulullah SAW dengan kedudukan orang-orang bukan Islam. Ya. Jadi kita mulakan dengan sunnah dulu. Secara mudahnya memang panjang perbincangan tentang sunnah ini, kita mudahkan saja. Yaitu yang dikatakan sunnah Rasulullah SAW itu yang merupakan sumber yang kedua, macam hadis yang disebutkan tadi, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat Rasul. Pertama ialah Al-Quran yang merupakan wahyu al-matlu, itulah wahyu yang diturunkan, ditanzilkan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad SAW yang terkumpul dalam Al-Quran sebanyak 30 juz. Yang kedua ialah yang penting, yang merupakan satu lagi sumber yang amat penting, itulah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah ini ialah jalan Rasulullah ataupun ikutan Rasulullah ataupun keterangan daripada Rasulullah yang kedudukan di hukumnya adalah sama statusnya dengan kewajiban kita beriman dengan Al-Quran. Sebab dalam ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Oleh kerana Allah menyampaikan sunnah ini daripada Jibril AS kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam bentuk perkataan kaulan, seperti hadis yang terkenal dalam matan al-Bani, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa, man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratullah ila Allah wa rasulih. Ila akhir. Itulah hanya saja segala amal-amal kita ini bermula dengan itu disebut qaulan. Adapun yang disebut sebagai perbuatan fi'lan, sallu kata Rasulullah, semayanglah kamu kama ra'aitumuni usolli, seperti mana aku bersemayang. Tengok macam mana takbiranku, rukuk aku, sujud aku. Tengok apa yang aku buat. Jangan melampau, jangan jadi golongan yang bertanafiyah. Dalam satu waktu dia terlampau sangat kononnya nak dapatkan khusyuk sampai dah habis satu rakaat. Ada di tangan akan mengganggu orang yang sebelah. Dan bacaan imam yang patut kuat, jahilian dia pun dibaca kuat juga dalam 5 waktu. Tak boleh. Tak boleh mengganggu. Rasulullah tak buat itu. Bahkan Rasulullah dalam sunnah yang kata kalau semayang maghrib pendek ke surah, jangan panjang-panjang, memudahkan kanak-kanak yang baik dengan ibu bapa mereka, memudahkan orang tua, al-ajuz, memudahkan kaum youth, orang kurang payah. Bacaan kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kecuali lah barangkali dalam jamaah itu semuanya masyarakat berilmu pengetahuan 40 rumah di situ memang ahli surah, ahli ilmu yang menghafalkan Quran, itu tak apa. Kalau bercampur dengan orang yang tak tahu
tak boleh tukar makan, tak boleh pindah. Sunnah Rasulullah kita pendekkan saja waktu malam. Adapun satu lagi bentuk sunnah ialah takrir. Rasulullah SAW apabila saja para sahabat menengok Khalid Al-Walid makan biawak di negara Arab, Babba, Alif Lam Babba, biawak pada pasir yang makan rumput saja. Bukan biawak yang Hindu suka Malaysia ni. Hindu suka biawak Malaysia. Rasulullah bila ditanya macam mana, harapkan Rasulullah senyap. Dia senyapnya Rasulullah itu as-sukutu alamatul ridha. Yang itu tanda dia ridha. Kalau dia kata tidak, dia mesti sebut la haram. Tapi pun kata haram. Dia tak kata halal, dia tak kata halal juga, tapi dia diam. Makanya sukut boleh, siapa yang suka makan. Saya punya pengalaman pergi ke Mesir kepada tahun 70-an 40, budak-budak Kedah ni pandai masak. Dia tanya saya makan tak? Macam lagi ayam. Lain pada budak-budak Mesir yang niaga minyak kau sampai dia kuat. Tiba-tiba terlokat kau riau makan. Sudah berkesya membuat. Jadi tapi dia binatang yang persis dan di baloninya telah dikaji. Jadi Khalid bin Al-Walid itu tolonglah kalau Rasulullah takut. Makanya as-sukun ala rasulullah. Dia takrirnya. Jadi kita ulang semula permulaan yang awal wa fi'lan wa takrir di sunnah. Tapi sunnah ingat, suatu rasul adalah perjalanan, adalah keterangan-keterangan, adalah merupakan panduan-panduan, adalah merupakan ilmu-ilmu yang tepat. Karena satu dari perkara yang kita terangkan di sini malam ini, bila disebut sunnah juga, bahawa jangan lupa sumber kita yang kedua dari disebut sunnah ialah hadis Rasulullah SAW. Hadis berkata Rasulullah SAW ada dua, satu yang hadis yang biasa, satu lagi ada hadis yang disebut hadis qudsi. Tak banyak. Hadis yang biasa ni, yang lafzi ni dikumpulkan oleh ulama-ulama hadis dalam apa yang dipanggil sunan sittah, sunan yang 6. Dan telah pun ada satu ilmu yang dipanggil ulumul hadis untuk melihat martabat hadis yang paling sahih, yang mutawatir, yang ahad, satu orang yang riwayat, yang mutawatir ini lebih daripada 2, 3. Yang maudhu', hadis yang palsu, hadis yang hasan, bawah sikit daripada sahih. Jadi orang yang mengaji ilmu hadis ada satu ilmu dipanggil ilmu tahrijil hadis, ilmu mengeluarkan hadis-hadis yang pelbagai jenis kedudukan. Tapi Imam Ghazali kata hadis-hadis yang baik pun, terutama yang berkaitan dengan iman, boleh digunakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, boleh dirujukkan, dijadikan sandaran. Dan kita kena ingat Imam Ghazali adalah hujjatul Islam. Jadi sunnah Rasulullah SAW ini mestilah diingati kerana dia adalah merupakan sumber yang diiktiraf di sisi Islam selain dalam Quran. Sebab ati'ullah wa ati'ur rasul wa ma atakumur rasulu fahuruhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah bawa adalah kamu ambil, ikut, buat, laksanakan. Apa yang Rasulullah cegah, bantah, larang, tinggalkan. Dan waw itu tadi Ustaz pakai bahasa Arab, ya. Waw atab maknanya wajib, bukan taat pada Allah sahaja. Ati'ullah, taat pada Allah dan Rasulnya. Tahun 80-an, seorang ahli sastra terkenal yang menulis buku Ampuah, pernah menjadi pensyarah di London. Seorang yang telah menggemparkan dalam tahun 60-an satu puisi bernama Sidang Roh, keluar dalam tulisan Melayu, jadi polemik besar. Dan kita nama dia itulah Asim Ahmad.
Dia datang kaum ini berdebat dengan kita ulama-ulama termasuk Ustaz Ghani, Ustaz Muhammadi berkata almarhum Abdullah Basmin menolak hadis, dan mereka ini dikenali sebagai ingkar sunnah. Kononnya semua hukum hakam sudah ada di dalam Al-Quran. Hadis adalah karangan para fuqaha, bukan datang kepada Rasulullah SAW. Dan dia mengambil pandangan daripada Khalifah Rashad, seorang Mesir yang duduk di Arizona, Amerika Syarikat, yang mengkaji kononnya hadis ini bukan merupakan sumber yang kedua sahih. Kita jawab bahawa siapa yang tak taat kepada Rasul, maka akidahnya gugur, kecuali dia bertaubat semula. Yang kita bagi masa saja 3 hari bertaubat. Macam hari itu Allah Rasul bagi masa pada kasih anak, kasih bertaubat 3 hari. Ini bagi masa, ya. Sebab kesannya parah. Macam kita Muhammad Ghalafi yang mati dalam saluran lagi dihinakan oleh Allah karena mempermainkan Islam. Dia pun juga ingkar sunnah, tak percaya Nabi. Ataupun mungkin sahabat-sahabat kita daripada Muhammadiyah yang baru masuk Islam, kawan-kawan saya, pengalaman saya 2 tahun mengajar di Singapura di pusat dakwah. Bila kita bincang, dia tak mengkaji Islam yang mendalam, dia tak guru, dia tak kaji sekolah Arab, dia mengaji agama Inggeris. Bila sebut tentang sunnah, dia tak percaya. Dia ambil 1-2 hadis. Semuanya Quran. Tak boleh tuan. Tak boleh. Maka boleh menjelaskan akidah. Mesti ambil, wajib ambil. Karena bukan senang. Ilmu hadis ini salah satu perkara yang menjadikan kehebatan Islam ulama-ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Ibn Majah, dan sebagainya. Mereka ini nak pastikan perawi-perawi hadis itu ada kalanya berjalan lebih daripada 1 bulan. Hampir nak hadis ni Rasulullah kata. Tak cukup Rasulullah, dicek lagi zaman dulu, naik kuda, nak pastikan macam hadis yang kita baca tadi, inna amal dunia, hadis ini betulkah datang dari Muslim? Kita pastikan. Dan kita kena ingat, ulama-ulama dulu macam juga nampak fatwa bukan sembarangan. Mereka buruk dulu, main ajar tak macam mungkin lagi buat fatwa, main kerja, betul tak? Kerja tu. Ulama hadis nak cari hadis itu berbuku, nak tanya daripada rakannya yang meriwayatkan hadis, dengar daripada siapa perawi yang utama. Jadi saya nak ulang balik bahawa sunnah ini amat penting kita kaji. Tetapi ada masalahnya orang Islam kalau kita kaji untuk guru yang betul-betul faham makna sunnah. Sunnah Rasulullah pakai 3 jari. Ada satu lagi perkara yang kita ulikan tadi. Makan 3 jari kerana Rasulullah makan daging kering yang berada dengan 3 jari, tamar, buah zaitun, roti. Ada sunnah Rasulullah yang Rasulullah kata khusus untuk dia, tak payah orang ramai ikut. Siwak boleh, pakai serban memang digalakkan. Rasulullah ada waktunya pakai serban merah, serban putih, serban hitam, serban hijau. Ada kalanya tak pakai. Ada kalanya Rasulullah pakai jubah, abaya. Ada kalanya Rasulullah pakai silwar, suak. Oh, kena kata suak. Kita kata suak. Dalam kata silwar. Orang Urdu pakai silwar, kamis. Ya. Ada kalanya dia pakai. Itu sunnah dia. Ya. Rasulullah bersuci. Ya. Rasulullah suka memakai atap. Tapi ada sunnah-sunnah yang khusus dan yang Rasulullah kata tak semestinya apa ikut-ikut aku,
ikut dan tak bosan. Umpamanya sunnah Rasulullah itu berpegang pakai kuda dan unta. Zaman dulu kan, apakah sunnah zaman sekarang nak pakai unta dan kuda? Seorang ulama daripada Sudan bernama Ja'far Syekh Idris. Jadi barangkali yang ibu baca makalah-makalahnya, The Process of Translation, satu karya yang cukup baik tentang proses perubahan tadi yang pada usia 90 tahun hidup. Saya kenal dia sekali dia jumpa, tapi memang hebat ulama ni. Dia hidup di Amerika Syarikat. Ja'far Syekh Idris, Abdul Quran, hebat orang muslim. Dia tanya satu orang alim di Arab Saudi, dan dia ni buta. Ya Syekh, ma ra'yuka fi hadha zaman? Hal nastati' an nastakhdim al-aslihat al-hadithah? Ya Syekh, zaman moden ni boleh tak kita pakai senjata-senjata moden yang kurang? Dia jawab, ini bukan juga nak menghina. Ini saya dengar dari guru saya juga yang saya ada di Kuala Lumpur, orang Sudan, dan Profesor Mudasir Abdul Rahim, seorang yang alim, dan alhamdulillah warak orangnya, ya, menjaga semayang atau semua, ya, akhlak Islam yang dah hidup 30 tahun di Sultan Bangsa. Dia yang beritahu saya, yang pasien ini kalau saya, maka Syekh kita menjawab, jaiz harus, walakin يستحسن علينا أن نستعمل الحصون أو الخيول أو الخيل والرماح والسباق. Itu sunnah. Ini sampai ke sunnah. Sunnah ke atas kita pergi perang lagi pakai kuda dan unta. Tak nak. Jadi dia ada salahnya dengan dia buta. Dia buta. Ini kalah daripada guru saya, Profesor Mudasir Abdul Rahim, bila kita bincang soal sunnah, soal hadis dan juga soal sunnah. Sunnah ini kita tahu lah, macam kita sembahyang kemarin tadi, dua sunnah, itu pun menurut kaul mazhab yang tentu tak digalakkan sangat, tepat bagi dengan rawatibnya, ya. Sunnah. Sunnah untuk kita berpuasa dengan tamar, itu sunnah. Kita ikut Rasulullah. Ya. Sunnah untuk kita umpamanya masuk di dalam masjid untuk tahiyatul masjid, kekal. Ya. Sunnah untuk kita umpamanya memakai atar atau bawat, terutama pada hari Jumaat, kekal. Elok kita ikut. Jadi barangkali itulah yang dapat saya sampaikan dulu tentang konsep sunnah. Rumusan saya, sunnah ini adalah sebahagian daripada tuntutan akidah dan syarak. Ya, jangan kita kata hanya cukup dengan Quran. Ada hari ini orang-orang yang mempertikaikan sunnah Rasulullah ini 90 tahun. Ya, kata macam mana Imam Bukhari dia kata boleh kalah, boleh buat hadis semuanya sahih. Ya. Takat mana dia punya kekuatan dia, ya, dia boleh ingat. Tuan-tuan, orang Arab, tuan-tuan, Allah bagi satu peristiwa orang Arab, tuan-tuan. Orang Arab ni, tuan-tuan, peristiwanya ialah Allah bagi kekuatan apa? Dia boleh hafal syair, tuan-tuan, zaman jahiliyah yang melantai lebih antara Hansa 7 hari 7 malam pusing Kaabah. Tapi waktu itu dia minum arak, dia berkelanjangan di pasar Mekah. Sahabat di Saudi hari ini pun ada nama Suq Mekah. Sempat penyair-penyair membaca saya waktu itu. Ya? Jadi kekuatan. Saya tengok kawan-kawan saya mengaji bahasa Inggeris. Bila saya mengaji di Amerika, tak tahu sepatah pun daripada Iraq, daripada Saudi perkataan Inggeris. Ya, sebulan dia hafalkan kamu. Dia hafal kamu, tuan-tuan. Banyak yang diprofesor bahasa Inggeris kuat ingatan tuan-tuan. Dan satu lagi kekuatan orang Arab ini ialah Allah bagi penguasaan bahasa yang dipanggil Al-Balagh, Rama Sastra.
ma'ani, bayan dan tadi yang merupakan i'jaz. Jadi karena itu sunnah Rasulullah SAW ini sudah pun dikemasbinikan oleh para ulama, tak perlu diragukan. Siapa yang ragu kena bertaubat, akidahnya begitu. Allah. Jadi mudah-mudahan tema kita hari ini mengajak kita memenuhi tuntutan sunnah ini. Mudah-mudahan kita boleh memenuhi melalui amalan wajib kita dan begitulah juga amalan-amalan sunnah yang cuba kita perpanjangkan, kerana inilah amalan yang menandakan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah soalan yang kedua untuk Pak Ibadah kita yang kedua berkisah berkenaan dengan satu ayat Al-Quran yang menyebut وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad semata-mata untuk menjadi rahmat untuk sekalian alam. Kalau kita lihat ayat ini tuan-tuan, Nabi Muhammad merupakan rahmat. Rahmat bukan sahaja untuk orang Islam, kalau kita katakan rahmat lil alamin, untuk sekalian alam yang ada, sama ada alam manusia, alam jin, alam haiwan dan sebagainya. Jadi dari situ kita minta ahli panel kita yang kedua menghuraikan sejauh mana konsep rahmat ini dapat kita hayati, sejauh mana kita mampu untuk melihat rahmat ini memenuhi bukan sahaja negara-negara umat Islam, malah mereka juga dapat rahmat ini juga dapat dirasai oleh orang-orang yang bukan Islam dan sebagainya. Silakan Tuan Haji Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Masih tanggusi yang berbahagia Fadil Ustaz Dr. Mahmud Manuti, ahli Jabatan Bahasa Masjid, tuan hadirin sekalian. Memang sangat terkenal, tersohor ungkapan yang sering disebut, diulangi dalam Al-Quran ayat ini, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ada 3 kalimat di situ yang harus kita paham. Pertama ialah kerasulan. "Wa ma arsalnaka", tidak kami utuskan, maknanya tidak kami hantar engkau sebagai rasul. Jadi persoalan kerasulan mesti ditekankan. Rasulullah SAW itu seperti saya ungkapkan dalam ceramah pagi tadi, bukan idola, bukan ikon. Istilah idola itu salah. Idola bermaksud idolatry, keberhalaan. Jadi dia sebut, kita pun ambil istilahnya idola. American Idol jadi Malaysian Idol. Kita ni sangat mudah menciplak, padahal itu sama sekali bertentangan. Rasulullah SAW juga bukan ikon, karena ikon hanya untuk dipuja dan dipuji. Rasulullah bukan hanya untuk dipuja, tetapi Rasulullah itu untuk diikuti, maka dia bukan ikon. Malah istilah dalam bahasa Inggris prophet itu pun tak betul. Sebab istilah prophet ialah to prophesy. Apa makna prophesy? Bermakna menduga masa depan, meramal masa depan, itu prophesy. Sebab itu kita tak sebut prophet pada hakikatnya, kita sebut the messenger. Itu sebab kita sebut. Tapi kita sudah terlajak mengikuti kalimat-kalimat yang disebut oleh mereka itu, sehingga asalnya kita hilang maksud kerasulan. Istilah yang kedua yang disebut dalam ayat ini ialah rahmat. Apa dia makna rahmat? Dalam, kalau kita ambil dalam bahasanya yang mudah, disebut ar-rufah, yaitu lembut. Rahmat itu
bermakna lembut, bermakna juga kasih sayang. Itu rahmat. Maka sudah tentu kita lihat seluruh roh daripada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, malah pribadi Rasulullah SAW itu adalah pribadi kasih sayang, dan risalahnya risalah kasih sayang. Bermakna tuan-tuan dan puan, message yang mengungguli Islam ini sehingga menawar hati sesiapa saja yang memahami Islam, itu ialah kerana kelembutannya. Tolak satu surah saja dalam Al-Quran, semuanya bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun selepas itu ada ayat-ayat hukum yang tegas, tetapi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa Allah itu adalah Rahman dan Rahim. Bermakna kedatangan Islam ini adalah kedatangan yang sifatnya sangat Rahman dan sangat Rahim. Rahmat di sini, rahmat kepada semua peringkat dalam semua bidang. Orang mukmin pastinya mendapat rahmat, orang kafir juga dapat rahmat, orang munafik pun dapat rahmat, orang fasik pun dapat rahmat. Malah musuh-musuh Islam juga dapat rahmat dari Islam. Hebat tuan-tuan, macam mana boleh sampai ini? Orang Islam, orang mukmin dapat rahmat, kita faham. Rahmat kita dunia akhirat. Tapi orang kafir dapat rahmat macam mana? Rahmatnya ialah keadilan. Orang kafir tidak akan merasa nikmat keadilan yang dia ambil daripada sistem, daripada yang lain. Ambil sistem barat, kapitalis, sistem komunis. Tidak ada keadilan macam Islam. Tuan-tuan boleh semak, saya bukan ahli hukum, bukan ahli belajar qanun, tapi kita tengok macam mana Islam menghukum dan sejarah bagaimana hakim-hakim Islam bertegas, tidak memihak walaupun pada orang Islam, kerana jelas bukti kesalahan pada orang Islam, walaupun kesnya adalah Islam versus kafir, tetapi kerana keadilan dalam Islam, orang kafir tidak ada keadilan. Dan ini boleh kita semak dalam sejarah. Orang munafik juga dapat rahmat. Macam mana orang munafik jadi dapat rahmat? Orang munafik sekarang dapat rahmat kerana Allah menangguh musibah ke atasnya. Kalau diikutkan kemunafikan yang ada pada zaman kita sekarang, sepatutnya hancur dah kita. Tapi Allah masih lagi menangguhkan. Saya tidak nak cerita pasal munafik di kalangan orang Islam ni, pengalaman yang saya tengok. Tapi saya tengok ada sifat-sifat fasik. Dia banyak di kalangan umat Islam sekarang. Kalau dicampur-campur betul-betul, patutnya habis dah kita. Memang huyuk lah kata orang Kedah. Memang huyuk wal ghanam. Memang kelayakan untuk kita ini dibalas oleh Allah itu memang cukup. Resepinya cukup, syaratnya cukup, kriterianya. Saya bukan mengajar, saya bukan ustaz, saya cuma cikgu. Tapi orang semua tumpang-tumpang cikgu tolong bawalah tafsir apa-apa pun. Saya pergilah di kampung yang dilanda tsunami 2004 di sebelah Kedah, tak payah sebut tak mana. Sebelum itu tuan-tuan, saya menyampaikan dulu ya, ada 15 orang. Kita pun main tak ada, kalau ceramah ramai, tapi main kuliah, mingguan, dia tidak 15 orang. Dalam 15 orang tu, 5 keluar masuk. Saya tanya awak, keluar masuk ni, Ustaz, kencing tak lawan. Mengaji bukan Ustaz, keluar, Ustaz masuk, Ustaz keluar, Ustaz masuk. Tinggal 10 orang.
Dalam 10 orang tu 5 lena. Kan dia pakai perubun tiang. Kita tuan-tuan ni, kalau kata tua-tua ni ngaji, yang orangnya masjid tu tiang aku. Masjid dia ada. Dia perubun tiang. Dan duduk bila tu jalan pun 5 lena. Tinggal lagi 5. Tinggal lagi 5 tu 4 orang ni yang bila saya sampaikan kuliah saya angguk, saya milih, saya angguk. Saya kata ni buat ni faham dulu. Tak tahu lah. Bila saya tanya, faham tak ni? Seorang tu kata, Ustaz, pergi 2 kali lah. Ha? Aku tanya faham, tak faham saya faham. Kata 2 kali, bukan Ustaz. Tanya aku faham. Pokok tu lah. Aku kata kau ni bukan rahmat. Kita main kerja mengajar kita pula buat lagi. Jadi tu saja, kalau ikut-ikut lah pandai, tidaklah kena tsunami. Patutnya penuh lah surau tu. Tak usah itu lah. Duk macam tu juga. Tapi Allah bagi rezeki lagi. Dia tak soleh. Jadi orang yang fasik, orang yang asi, orang yang kafir, orang yang munafik, mana musuh Allah juga mendapat rahmat. Luar biasa rahmat yang datang daripada Rasulullah SAW. Sampai ada seorang sahabat meminta, ya Rasulullah, doakan untuk dikutuk golongan musyrikin. Lalu Rasulullah sebut, aku bukan didatangkan untuk mengutuk orang. Aku datang untuk menyampaikan rahmat. Habis macam mana kita tafsir ayat yang disebut Muhammadar Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nah, ayat ini tuan-tuan, dia ambil asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, dia tak lupa. Mana bunyi macam kasar. Ayat itu tidak boleh dibaca pada, saya lupa ayat itu, ayat Al-Fatih, ayat 29. Hendaklah diambil ayat yang awal. Ayat awalnya ialah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala din kulli. Ayat ke-28 itu kena dibaca dulu. Jangan ambil ayat itu saja. Kerana macam mana pun disebut kita mesti bertegas kepada orang-orang kafir, tapi didahului dengan memastikan orang sampai memahami Islam itu dengan baik. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia itu adalah Rasul yang didatangkan dengan ad-din, dengan petunjuk, dengan din yang benar. Artinya mesti diajar, mesti disampaikan, jangan sampai orang keliru. Mau kita boleh berdepan dengan orang-orang kafir yang menolak Islam, kemudian kita bertegas kalau dia tidak mau mengikuti peraturan di mana dia tinggal di negara kita di sebagai negara Islam. Kalau kita menganiaya dia sampai tidak berlaku keadilan, padahal dia sanggup untuk hidup berperaturan dengan kita tidak boleh berkasar dengan dia. Rasulullah memberi makan kepada orang Yahudi. Rasulullah menghormati jenazah Ummu Haris, seorang Nasrani, wanita Nasrani. Rasulullah sendiri menghormati jenazah itu. Maknanya tak boleh sembarangan tuan-tuan, hanya kerana mereka itu kafir. Cara babi pun tuan-tuan, nampak babi pun saya pun memang pantang saya lah. Kalau naik kata lori babi potong, saya kata aku beranak ni jiran keluarga juga martabat sampai lori babi boleh potong aku ni. Saya terah balik itu kita tu marah. Tapi bukan bermakna saya boleh ambil batu saya bukai babi itu tak dimakan. Babi itu haram, tak boleh makan. Itu bukan boleh kita seksa saja. Walaupun babi itu sebabi-babinya,
Dah habis buka lah tuan. Sampai kita pun kata, hang ni bagi buta. Rusia dah lah buta, bagi pula. Tapi kita bukan hanya dia, tak boleh. Rahmatnya luar biasa tuan-tuan dalam Islam yang diajar oleh Rasulullah SAW. Sampai kita harus faham ketika mana kita ada persoalan dengan orang kafir, keadilan mesti diletak di depan. Hatta kepada orang kafir yang memusuhi kita, tak boleh kita menghentam begitu saja. Apatah lagi dengan orang-orang seagama kita. Tadi saya ceramah di Syahlan tadi, bergaduh kita tuan-tuan. Karena seorang semaya tangannya kerat jari ini, yang seorang ini pusing. Dia tadi pusing pun. Yang seorang berkelahi itu, seorang berkelahi marah pasal apa? Pasal jari hang telah mengganggu kesukaan aku. Dia kata ganggu. Aku tak semaya hang jari hang pusing gitu. Marah. Saya pun macam mana nak selesai? Ini nak berapa kali tengah selayang? Dia kata apa? Sunnahnya ialah jari macam mulia. Angkat gitu sudah. Pasal apa yang pusing ini? Aku nak selayang tak boleh. Jadi saya kata, Tuan Haji, sunnah yang sebenarnya, hang tengok jari hang, kita tengok jari orang Allah. Allah tak tengok. Minta yang sudah selesai. Kalau tak tengoklah kerenah lah orang-orang kita. Saya tunjukkan satu contoh. Izinkan saya beriman. Tadi di Syahlan ini juga lah. Inilah sah. Apa nama Giza ini? Ya, nama besar. Dia duduk dah sah. Duduk diri itu. Tapi yang seorang tu, dia pergi rapat. Kalau kena baru, kena kaki dengan kaki. Yang kawan tu nak rapat. Yang kawan tu lari. Kawan tu pergi rapat lagi. Jadi lari. Rapat lagi pergi lari. Dia lama tu, dia tengok. Saya tengok dari belakang. Dia tengok lagi. Buangnya perang. Tengah nak sembahyang boleh perang. Saya pun, masuk di tengah. Celok. Saya kata, selama yang pergi rapat, nak rapat. Dengan orang sekolah yang dia tak tahu nak rapat, saya tanya. Takat mana Tuan Haji rasa selesa dengan saya? Anda setapak, anda berapa tak? Saya jauh. Apa? Dia tahu mana? Anda kata tak itu suruh. Tak apa, selesai. Ini sampai nak tunggu hanya kerana tak selesai dalam soal. Tuan-tuan habis rahmat. Sampai kita tak boleh nak amat. Itu yang saya kata, mari kita kembali. Kenapa orang Islam gagal memenangi hati orang-orang kafir? Kerana kita nampaknya kasar tak bertempat. Seperti yang Ustaz Abdul Ghani sebut tadi, dengan adu mubin, dengan musuh yang nyata. Kita ada musuh nyata, Al-Yahud, Nasara, yang betul-betul musuh kita. Kita tahu Amerika itu siapa, kita tahu Israel itu siapa. Kita tak berpegang, malah kita berkawan rapat bagi kapal mereka masuk ke selat, ke Portland. Ada dia punya CIA berada di Sepang, kita lagi. Itu musuh kita. Mari sesama kita ni, kita pakai-pakai tak boleh. Dan ini yang menyebabkan rahmat itu tidak dirasai. Demikianlah rahmat kepada yang Ustaz mesti kata, bukan sahaja kepada manusia tetapi seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Alam ini yang nampak, yang tak nampak, yang halus, yang kasar, yang namanya haiwan, yang namanya flora dan fauna, apa saja. Dalam perang tidak boleh merosakkan tanaman, tidak boleh membazir air, bukit tak boleh dirosak. Itu semua contoh-contoh menunjukkan kalaulah Islam diterima dengan seindah itu, kita tidak berhadapan dengan apa yang dihadapi sekarang. Allah. Terima kasih Tuan Haji yang telah memberi contoh-contoh yang begitu banyak untuk kita memahami hakikat rahmatan dan alamin ini. Kerana pada hari ini kadang-kadang kita lihat bahawa
konsep atau realiti rahmatan ini sukar untuk kita lihat dalam amalan umat Islam, dalam negara umat Islam dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita lihat, kalau kita bertanya kepada orang bukan Islam pun, mereka tidak melihat aspek ini yang boleh menarik mereka untuk menerima Islam. Oleh kerana Islam itu merupakan rahmat kepada sekalian alam. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita dalam mengingati sunnah Rasul ini, kita dapat melihat, mengkaji bahawa Rasul membawa rahmat, bukannya membawa nikmat, bukannya membawa kecelakaan kepada kehidupan dunia. Islam hakikatnya rahmat. Peraturan Islam hakikatnya rahmat. Undang-undang Islam itu rahmat kepada manusia seluruhnya. Undang-undang Islam untuk meningkat jenayah daripada berlakunya jenayah. Dia akan membawa rahmat kepada kita dan juga kepatuhan kepada Islam. Jadi kita mesti memahami hakikatnya. Ini merupakan akidah, kepercayaan, prinsip yang mesti kita tanam dalam diri kita, bahawa ianya Islam ini, amalan Rasulullah, sunnah Rasulullah akan membawa rahmat kita apabila kita laksanakan Islam dalam diri kita, masyarakat kita, negara kita, insya Allah.